Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam kelas Measurement and Instrumentation, iaitu mengenai tajuk Wheatstone Bridge. Apa yang ada dalam Wheatstone Bridge? Okey, mari kita lihat apa itu Wheatstone Bridge dan juga cara-cara pengiraan Wheatstone Bridge. Okey, first kali kita kena tahu keseimbangan tertimbang Wheatstone. Kenapa kita guna tertimbang Wheatstone ataupun Wheatstone Bridge? Okey, digunakan untuk ukur perintang atau bahan yang mengalami kesan perubahan rintangan yang tidak diketahui nilainya. So, sebab itu wujudnya tertimbang Wheatstone. Okey, biasanya keadaan Wheatstone Bridge ni akan berada dalam keadaan seimbang ataupun tidak seimbang. Okey, tertimbang Wheatstone ataupun Wheatstone Bridge berada dalam keadaan seimbang sekiranya arus yang melalui galvanometer adalah sama dengan sifar ataupun kosong. Okey, first kali kita kena tahu bentuk Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge biasanya akan dibina seperti bentuk diamond. Okey, seperti bentuk diamond yang disusun bersamaan dengan 4 perintang. Okey, perintang yang ada di dalam litar Wheatstone Bridge ni adalah R1, R2, R3 ataupun R4. Okey, kita akan susun mengikut susunan dan berkedudukan seperti bentuk diamond. Okey, itu baru dipanggil Wheatstone Bridge ataupun tertimbang Wheatstone. Okey. Jadi, keadaan di sini Wheatstone Bridge akan berada dalam keadaan seimbang sekiranya galvanometer bernilai kosong, mempunyai nilai kosong. Okey, apa terjadi sekiranya Wheatstone Bridge mempunyai nilai? Okey, galvanometer mempunyai nilai. Okey, galvanometer sekiranya mempunyai nilai, maka keadaan Wheatstone Bridge berada dalam keadaan tidak seimbang. So, sekarang kita cover dulu untuk keadaan seimbang. Okey, macam mana kita nak kira untuk sesi keadaan Wheatstone Bridge dalam keadaan seimbang? Okey, bagi mendapatkan persamaan seimbang, kita kena tahu voltan yang melalui antara titik point A hingga C adalah sama dengan voltan yang melalui titik B hingga C. Okey, titik A hingga C mempunyai nilai voltan yang sama dengan titik yang berada di point B dan juga C. Okey, voltan BC adalah sama dengan voltan AC. So, kita akan dapat persamaan seimbang. Okey, di sini kita akan lihat VAC adalah sama dengan VBC, iaitu voltan AC sama dengan voltan BC. Okey, so kita susun dalam keadaan persamaan seperti ini. VAC tolak dengan VBC sama dengan kosong ataupun sifar. Itu menunjukkan Wheatstone Bridge berada dalam keadaan seimbang. Okey, dengan menggunakan hukum pembahagi voltan, maka keadaan VAC akan menjadi seperti ini. VAC sama dengan E ni adalah voltan jumlah. Okey, voltan jumlah darab dengan R3 bahagi R1 tambah R3. Kenapa R3? Kita pilih di point VAC. Okey, voltan yang melalui AC, maka perintang yang kita akan gunakan adalah R3. Okey, so R3 perlu dibahagikan dengan yang selari dengan R3. Okey, R3, R1 dia berada pada lengan yang sama. So, kita perlu bahagikan R3 bahagi dengan R1 tambah R3. Okey, apa jadi dengan VBC? Okey, VBC pula dia akan jadi E ataupun voltan jumlah darab dengan R4 bahagi dengan R2 tambah R4. Okey, di mana keadaan VBC adalah mengandungi perintang R4. Okey, R4 akan dibahagikan dengan R2 tambah R4. Okey, R2 berada di lengan yang sama dengan R4. Jadi, dia akan menjadi
begini. Okey? Daripada persamaan hukum pembahagi voltan, kita masukkan semula dalam persamaan seimbang. Okey, VAC sama dengan VBC. Okey, VAC mengandungi E ataupun voltan jumlah darab dengan R bahagi R1 tambah R3 sama dengan E voltan jumlah darab R4 bahagi dengan R2 tambah R4. Okey, jadi kita sampai sini, kita perlu melakukan ungkapan ini seperti operasi matematik. Okey, kita susun semula. Okey, jadi kita susun semula, keadaan ini akan menjadi seperti ini. Okey, Okey, apabila kita lakukan penyusunan operasi matematik, kita akan dapat, okey, E kita ataupun voltan jumlah kita, E sama dengan E sama dengan, kita akan lihat ya, sebentar kita lihat. Okey, jadi kita bawa E kita. Okey, E kita sekarang kita susunkan semula. E kita berada pada E sama dengan, okey, E sama, darab dengan R3 bahagi R1 tambah R3. Okey, sama dengan E yang di sebelah sini. Okey, kita bawa ke sini. Jadi dia bahagi. Okey, ini dah tak ada. So, R4 bahagi R2 tambah R4. Okey, so E dibahagi dengan E ataupun voltan jumlah dibahagi dengan voltan jumlah. Jadi kita boleh cancel dia. Habis. Okey, so sekarang kita ada persamaan R3 bahagi R1 tambah R3 sama dengan R4 bahagi R2 tambah R4. Okey, daripada sini kita boleh lakukan pendarapan silang. Okey, kita boleh lakukan pendarapan. Okey, pendarapan silang akan berlaku begini. Okey, pendarapan silang akan berlaku seperti ini. Kita darabkan silang. Okey, darabkan silang. Okey, R3 darab dengan R2 tambah R4 sama dengan R4 darab R1 tambah R3. Okey, so daripada sini kita boleh susun R3 darab R2 tambah R3 darab R4. Okey, sama dengan R4 darab R1 tambah R4 R3. Okey, so daripada situ, okey, daripada operasi ini kita boleh lihat R3 R2 boleh disusun boleh disusun R2 R3 tambah R3 R4. Sebelah sini, sebelah kanan pun ada R4 R3, jadi dia boleh lakukan operasi tolak dekat sini. R3 R4 sama dengan R4 R1. Okey, jadi ini dah habis. Kita tinggal R3 R2 sama dengan R4 R1. Okey, di situ kita boleh. Okey, daripada atas ni R3 R2 sama dengan R4 darab R1, maka terjadilah formula ini. Okey, formula di bawah. Okey, formula ini R2 darab R3 sama dengan R1 darab R4. Okey, jadi kita perlu susun saja, gunakan formula ni untuk apply dalam
latihan ataupun dalam pencarian R kita. Okey. So, R kita mungkin berlaku di sini, okey, berlaku di sini salah satu R tidak mempunyai nilai. Okey, jadi kita boleh apply formula ini untuk dapatkan nilai R kita. Okey, so kita tengok contoh latihan. Okey, contoh latihan. Okey, contoh latihan di sini. Okey, dia minta kita cari kira nilai perintang Rx yang terdapat pada litar di sebelah. Okey, yang mana bacaan galvanometer adalah sifar. Okey, kita punya litar di bawah ini adalah berkeadaan apa? Berkeadaan sifar. Okey, ataupun kita panggil dia dalam keadaan seimbang. Okey, galvanometer dalam keadaan sifar menunjukkan Wheatstone bridge ini adalah seimbang. Okey, jadi bila seimbang kita boleh apply formula yang tadi. Kita cari Rx. Okey, sekarang kita nak cari Rx. Okey, kita ada nilai R1, R2 dan juga R3. Okey. Jadi kita punya formula yang tadi. Okey, kita tengok semula formula yang tadi. Okey, sekarang kita tengok balik formula yang tadi. Okey, formula kita yang tadi adalah R2 darab R3 sama dengan R1 darab R4. Okey, jadi R1 kita berada di sini, R2 berada di sini, R3 berada di sini dan R4 ditukarkan menjadi Rx. Okey, so kita susun semula formula di atas ni. Okey, kita susun semula seperti ini. Okey, Rx sama dengan Rx sama dengan R2 darab R3 bahagi R1. Okey, kita dah ada nilai R2, kita dah ada nilai R3 dan kita ada dah nilai R1. Okey, masukkan dalam formula R2 kita bersamaan 15K ataupun 15 kilo ohm. Okey, R3 kita ada nilai 32K ataupun 32 kilo ohm bahagi dengan R1 12 kilo ohm. Okey, so apa yang akan jadi dekat sini? Kita masukkan dalam kalkulator. Okey, masukkan dalam kalkulator. Awak akan dapat nilai apa? Okey, kita tekan kalkulator 15K darab dengan 32K. Okey, bahagi dengan 12K. Okey, so dapat nilai berapa? Awak dapat nilai berapa? Okey, awak akan dapat nilai. Okey, awak akan dapat nilai 40K. Okey, 40 kilo ohm. Okey, jadi Rx awak adalah nilai 40 kilo ohm. Okey, ini adalah nilai Rx awak. Okey, so 40 kilo ohm. Okey, selamat mencuba. Okey, kita sambung pula dengan keadaan Wheatstone bridge yang tidak seimbang. Okey, bila masa ataupun bila keadaan Wheatstone bridge dalam keadaan tidak seimbang? Okey, first kita kena tahu galvanometer kita akan mempunyai nilai ataupun bukan dalam nilai sifar ataupun kosong. Okey, jadi sekiranya galvanometer kita ada nilai, jadi kita punya keadaan adalah tidak seimbang. Okey, sekiranya tidak seimbang, kita perlu apply litar setara Thevenin. Okey, litar setara Thevenin ni akan melitar bukakan galvanometer yang ada dalam
Wheatstone Bridge. Okey, dalam Little Wheatstone Bridge. Okey.